والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kuntu khalfan nabiyyi yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Maksudnya, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, hai anak, aku akan mengajarmu beberapa perkataan. Peliharalah Allah. Nescaya Allah, peliharalah Allah, nescaya Dia memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas engkau. Telah ditakdirkan sesuatu itu sebagai perkara yang telah ditetapkan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Dan pada riwayat selain Tirmizi, yang selain Tirmizi, yakni hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, peliharalah Allah, nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenalilah Allah pada masa lapang, nescaya dikenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang ditakdirkan bukan kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu disertakan dengan kesabaran. Dan sesungguhnya beserta kesusahan ada kelapangan. Dan sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan. Hadis yang menjadi perbincangan kita pada malam ini merupakan di antara hadis yang mempunyai keutamaan yang lebih besar, keutamaan yang amat besar. Kerana itu kita lihat ulama-ulama hadis menerbitkan hadis ini, memilih hadis ini untuk meletakkan dalam kitab-kitab utama mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadis ini dalam kalangan kelompok hadis 40 dan meletaknya pada kedudukan yang ke-19. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, pengarang kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, juga menyebut hadis ini dan berkata bahawa dalam hadis ini fihi wasaya azimah wa qawaidud din muhimmah
Sesungguhnya hadis ini mengandungi wasiat-wasiat yang luar biasa dan juga mempunyai kaedah-kaedah agama, rukun-rukun agama yang amat penting. Sehingga para ulama menyatakan, wa inni tadabbartu hadzal hadis kittu an atish. Sesungguhnya bila aku mentadabburi hadis ini, hampir rohku nak melayang. Kerana hebat. Kalau kita lihat, hadis ini merupakan pesan Nabi SAW kepada seorang budak yang bijak, yang cerdik di kalangan sahabat Nabi SAW, yang bernama Abdullah bin Abbas, yang ketika itu sedang bonceng belakang Rasulullah. Di mana Rasulullah naik kenderaan, kadang-kadang satu kenderaan naik 2 orang. Dan tidak salah kenderaan nak naik 2 atau 3 dengan syarat kenderaan itu mampu menanggung. Kalau binatang, kalau kita meletakkan beban yang di luar kemampuannya, maka hukumnya haram. Kalau kenderaan bukan binatang seperti kereta, kita letak beban lebih, maka ia boleh membawa kepada bahaya atau membawa kepada kerosakan, walaupun tidak disebut haram secara mutlak. Binatang kalau kita buat lebih muatan, maka hukumnya haram, kerana ia termasuk perbuatan menzalimi binatang. Nabi SAW bawa Abdullah bin Abbas tunggang belakang dia. Lihat, supaya kita berfikir dan supaya kita senantiasa tahu apa kita nak contohi Nabi SAW. Nabi berada dalam kenderaan, ada suatu bicara yang Nabi bicarakan, ada suatu wasiat yang Nabi utarakan. Sedang Abdullah bin Abbas duduk belakang, Rasulullah sempat lagi wasiat, nasihat. Satu nasihat yang kata ulama cukup penting, kerana ia bersifat penanaman akidah. Kalau kita lihat hadis ini, dia mengandungi usul ataupun qawaid akidah yang penting. Semuanya berkait dengan akidah. Bagaimana Nabi SAW mengajar Abdullah bin Abbas, jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu akidah. Jadi menjaga seluruh perintah Allah dan juga seluruh larangannya, maka Allah mendatangkan pertolongannya kepada kamu. Allah akan memelihara kamu daripada segala perkara yang kamu tak suka di dunia maupun di akhirat. Kemudian Nabi ajar, bila minta doa, bila minta tolong, pastikan pusat fokus dan juga matlamat mestilah tawajuh, mestilah kepada Allah Ta'ala yang mutlak. Dan juga Nabi mengajar kepada kita bahawa manfaat yang kita dapat hari ini atau mudarat yang kena kepada kita bukan sebab fulan bin fulan, tetapi ia kerana izin Allah, maka ia berlaku. Sehingga Nabi menyatakan kalau seluruh manusia berhimpun bagi tolong kita, kalau Allah Ta'ala tidak izin, maka tak ada apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Dan kalau seluruh umat ini menghalang kita dapat kebaikan yang patut kita dapat, juga mereka tidak mampu menghalang. Dan kata lain, apa yang berlaku pada kita hari ini, sakit ataupun sihat, kaya atau miskin, ia adalah suatu takdir Allah Ta'ala kepada kita. Yang mungkin kita nampak secara mata kasar, sebabnya fulan bin fulan, sebabnya makanan, sebabnya virus, sebabnya jangkitan. Itu secara zahir. Hakikat sebenarnya datang dari Allah, supaya kita mengingati Allah. Dan dengan hadis ini yang saya sebut, setengah ulama salah berkata, aku tengok hadis ini hampir nyawa aku nak melayang. Kerana hebat ni. Maksud nyawa nak melayang ni, kittu an atish, maknanya aku baru mengetahui pergantungan hanya pada Allah. Tak apa, aku duduk seorang pun tak apa, dan aku ada Allah. Kita ni duduk ramai-ramai pun tak boleh juga, tak tenang duduk, sebab kita tak ada Allah. Bila ada Allah dalam hati kita, sudah duduk seorang, insya-Allah tak ada masalah. Dan ia juga mengajar kepada kita suatu perkara yang penting dalam hadis ini. Kata ulama, kalau kamu tadabburi hadis ini, kamu akan datang sifat sabar. Kemudian kamu akan datang sifat redha. Kemudian kamu akan datang sifat bahagia. Oh, bahagia rupanya, awak aniaya saya, bukan awak, Allah izinkan. Tidak, tak akan berlaku pada saya. Jangan harap awak kuat, jangan anggap awak yang hebat. Allah yang izinkan. Di situ kita mengetahui Tuhan nak uji kita, supaya kita bersyukur, bersabar dan sebagainya. Maka ini intipati hadis secara umum yang dibahaskan oleh para ulama, ke mana mensyarahkan hadis ini dalam kitab Mata Arba'in dan juga dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam. Kita lihat dari sudut manaqib Abdullah bin Abbas, yakni biodata beliau. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi
Abu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir 3 tahun sebelum hijrah di kota Makkah. Berkat doa Rasulullah SAW, beliau menjadi faqih dalam agama seperti sabdanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dikenali sebagai lautan ilmu atau pendeta ummah dan disebut habrul ummah. Umar Ibn Khattab memasukkannya ke dalam majlis walaupun usianya masih muda dan meminta bantuan ilmunya yang luas dan akalnya yang cerdas. Meninggal dunia pada tahun 71 Hijrah di Bandar Taif dan dikebumikan di sana. Abdullah bin Abbas bila Rasulullah SAW wafat, usianya 13 tahun. Muda 13 tahun. Tetapi kalau saudara buka kitab-kitab hadis, beliau di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Ia diibaratkan atau ditamsilkan sebagai orang yang paling kuat belajar, rajin belajar, sehingga dia mengatasi sahabat-sahabat yang senior. Ada sahabat yang duduk lama dengan Nabi SAW, mendamping Rasulullah lama, tapi mereka tidak sehebat cara belajar macam Ibn Abbas. Ibn Abbas cukup sungguh sehingga dia sanggup tidur di luar rumah tok guru dia. Sanggup di luar rumah tok guru dia, tunggu tok guru dia keluar sampai dia berbantalkan pasir, berselimutkan debu, sampai mereka macam tu. Jadi kalau kita bukan tunggu luar, tunggu dalam, dengan aircon, kipas, kapet pun tak sanggup tunggu, cabut juga. Tunggu lambat cabut. Abdullah bin Abbas ditunggu sampai tok guru dia keluar dan dia tak kacau tok guru dia. Sehingga Syekh Al-Fattah bin Ghuddah menyebut ia sebagai satu misalan utama dalam kitab beliau Safhat min Sablul Ulama. Sebagai contoh orang yang hormat tok guru, orang rajin belajar, sehingga beliau menyebut kata-kata Abdullah bin Abbas, aku hina diriku kepada guruku, maka Allah muliakan aku. Aku hina diri aku. Yang mula-mula hinanya diri aku, lepas tu Allah Ta'ala angkat dan muliakan aku. Dan juga kata ulama, kerana berkat doa Nabi SAW, itu Allah mufaqihu fiddin. Dan Abdullah bin Abbas sebenarnya dia ada sahabat yang boleh melihat Jibril AS. Dan Jibril AS beritahu kepada Nabi SAW bahawa Abdullah ni akan mati dan akan mulia. Kalau melihat Jibril, ianya kita ni tak mampu nak lihat malaikat. Nabi SAW Allah Ta'ala beri dia mukjizat sehingga dia mampu lihat. Abdullah bin Abbas dia melihat Jibril. Dan antara sebab kata ulama, matanya buta. Dan juga satu kemuliaan sebenarnya bahawa dia melihat Jibril AS. Dan satu peristiwa bila Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW, hantar dia untuk jemput dia ke rumah. Dia makan-makan sikit. Maka Abdullah bin Abbas tengok Nabi SAW bercakap dengan seseorang. Yang dia bercakap tu Jibril. Dia tengok, dia tak berani kacau. Walaupun dia kecil sebenarnya dia tak kacau. Dia biarkan Rasulullah dia nampak macam tetamu ni istimewa sangat. Maka dia pun pulang ke rumah tanpa bertemu dan bercakap dengan Nabi SAW. Lantaran dia cukup jaga adabnya bersama Nabi SAW. Dan Jibril kata itu budak tadi dia akan buta sebelum mati. Dan Jibril menyampaikan salam. Ini manakib ataupun kita katakan biodata tambahan kepada Abdullah bin Abbas. Dan kalau kita tengok Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam Nubula cerita panjang lebar hal ini. Di sini mungkin diringkaskan cerita beliau, walaupun sebenarnya kalau dibawa ataupun dipanjangkan cerita banyak faedah daripada beliau, khususnya kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan yang patut kita contoh. Pengajaran hadis. Sabar artinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. Sabar yang terpuji ialah sabar mengerjakan taat pada Allah Ta'ala, menjauhi segala maksiat yang dilarangnya, dan sabar menerima segala takdirnya. Tetapi antara sifat sabar itu, sifat sabar kerana mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. Lebih utama daripada sabar menerima segala takdir. Ia amat susah dan menggelisahkan perasaan. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, sabar ialah salah satu daripada tangga-tangga ibadat. Bahkan ia merupakan darjat dan tangga ibadat paling agung. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lebih 90 kali pada berbagai tempat dalam Quran. Ada kalanya dengan memuji kesabaran itu sendiri, ada kalanya dengan memuji orang-orang sabar di sisi Allah Ta'ala, dan darjat yang disediakan oleh Allah untuk mereka dalam sabar dalam Islam, dan darjat yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Dalam Islam, sabar ada 3 darjat. Pertama, sabar terhadap ketaatan.
Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan dan musibah. Sudah tahu bahawa penulis kita bercakap dalam ataupun mengambil istinbat dari hadis ini berkait dengan sifat sabar. Dan Nabi SAW pernah menyebut ma'u'tiya ahadun ata'an awsa' khairan wa awsa' minas sabr. Muttafaqun alaih. Tidak ada pengkurniaan paling agung yang Allah Ta'ala beri pada manusia yang paling luas kemuliaannya selain daripada sabar. Kalau Allah Ta'ala beri kita harta, ya Tuhan juga beri pada yang lain-lain. Belum tanda Allah Ta'ala sayang kita. Kalau Allah Ta'ala beri kita isteri, beri kita anak, beri kita apa pun dunia, itu bukan satu tanda Tuhan sayang kita, belum. Tapi kalau Allah Ta'ala beri kita sabar, berarti Allah Ta'ala sayang pada kita. Kerana seorang yang diberi sabar, dia cuma ingat satu dia, Allah Ta'ala. Kerana sabarnya diperintahkan oleh Allah. Kerana itu disebut wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah sabar yang ada pada diri kamu melainkan daripada Allah. Kerana kalau kita lihat, kalau kita cuba buat sabar cara kita, sabar dengan kekuatan kita, kita tak mampu. Dengan sakit, dengan demam, kena isteri, kena anak, kena kawan-kawan, ibu, dizalimi, dianiaya dan berbagai, kita tak mungkin bersabar kalau kita tidak ada agama dan tidak ada Allah dalam hidup kita. Kerana itu bila Allah Ta'ala beri kita sabar, ia kurniaan paling besar. Bahkan kita lihat Nabi-Nabi SAW, sebelum mereka diberikan karamah, mereka diberikan sabar. Bacalah kisah mana-mana para Nabi, mereka diberi sabar dulu. Baik Nabi Nuh AS, sabar peringkat ada orang tua bertongkat, pesan ke anak ni, jangan ikut ni orang gila ni. Sabar peringkat tu Nabi Nuh dituduh. Si anak kata, bapak sini tongkat, saya nak pukul kepala ni. Pukul kepala Nabi Nuh AS. Ya Allah, Nabi Nuh berkata, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa yang akhirnya diulang oleh Nabi SAW. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka tak tahu. Sampai peringkat tu sabar dia. Bayangkan orang tua ni musuh dengan Nabi Nuh AS. Dan seorang remaja. Ya, kalau kita lah macam ni, boleh lawan balik, boleh kita ambil kayu, ketuk balik dia. Tapi kenapa Nuh memilih sabar? Nuh tak pilih untuk lawan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad kuat, gagah. Semua orang tahu itu sifat Rasulullah. Dia boleh gugus dia dengan Abi Rukana. Tapi kenapa dia dipukul, ditahan dia sabar? Kerana ada kurniaan, ada darjat. Dia boleh lawan. Setakat Abu Jahal tu, saudara, dia boleh tenyek je. Dia orang kuat, dia orang gagah. Dan sedang menunjukkan bagaimana kekuatan Rasulullah. Bayangkan perang sulung Rasulullah SAW dalam Islam, ketika mana usia Nabi SAW 55 tahun. Dia masih kuat. Datang perang Uhud, ketika itu Nabi SAW berumur 57 tahun. Kuat. Dalam perang Hunain, Nabi SAW berumur 62 tahun. Ketika mana sebahagian besar sahabat bertempiran lagi, Nabi duduk depan. Berani, ana nabiyyu la kadhib, ana Abdul Muttalib. Ni aku Nabi, bukan pembohong. Ni keturunan Abdul Muttalib. Menunjukkan keberanian Rasulullah. Tapi Nabi tak balas Abu Jahal. Sebab apa? Sabar itu. Tu saudara, kita boleh pukul je anak kita, isteri kita. Tapi bila kita sabar, ia hebat. Saudara mampu pukul isteri saudara. Boleh bagi KO dia. Tak sempat satu pusingan. Anak kita boleh kita sepak rebah mati. Tapi saudara, bila datang sabar, itu hebat kita. Kita boleh pukul, kita ada kuasa, namun kita sabar. Kekuatan itulah yang datang dari Allah. Kita tak mampu saudara. Jadi kalau ikut dengan kita ada kuasanya, dengan kita ada kedudukannya, dengan kita ada duitnya, dengan kita ada segala-galanya, ya kita mampu untuk bertindak dengan cepat. Tapi Nabi ajar kita sabar. Sabar ni saudara, dia menghasilkan banyak buah-buah kebaikan. Walaupun kita sabar dengan isteri, banyak buah kebaikan. Walaupun kita sabar dengan anak-anak je, banyak kebaikan berbanding kita panas barang pada anak kita, pada isteri kita. Banyak keburukan. Bahkan sampai tua dia tak nak ziarah kita. Kenapa? Ayah panas barang. Itulah keburukan yang kita dapat sampai ke umur tua. Walau kita sekarang dah baik dah tua dah baik dah, tapi anak ingat balik, ayah ni panas barang. Kita tak akan rapat dengan ayah, tak akan pergi rumah ayah. Tapi bila kita sabar, bayangkan bila anak-anak sudah dewasa, mengerti, matang. Oh, hebat ayah saya dulu. Walaupun saya nakal macam mana, sabar ni. Di situ kehebatan.
sabar. Kerana saudara, sabar ni dia ada 3 darjah dalam Islam. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima takdir. Tetapi yang paling hebat di sini, darjah paling agung disebut di sini. Darjah sabar paling agung ialah sabar terhadap ketaatan. Oleh itu, kerana ia sabar paling agung yang diharapkan, maka tak kala kamu melaksanakan ketaatan, hendaklah kamu bersabar terhadapnya dan menyabarkan dirimu supaya kamu bersabar terhadapnya dan menyabarkan dirimu supaya kamu sentiasa tetap melaksanakan sesuai dengan bentuk yang paling sempurna dengan segala kekhusyukan dan kepatuhan. Sabar paling hebat ialah sabar dalam buat taat. Saudara, sabar tinggal maksiat ni, kadang-kadang maksiat tu tidak wujud. Seperti kita sabar dalam, saya tak makan babi. Babi tu tak wujud. Maksudnya di rumah mana ada orang hidang babi, orang tawar babi, tak ada. Sabar dengan rasuah, bukan selalu orang bagi rasuah. Kadang-kadang orang bagi rasuah. Kadang-kadang kita boleh tolak bila sikit, tidak suka. Tapi yang susahnya saudara, sabar bila nak buat taat, nak sembahyang zuhur ni susah. Nak sembahyang asar ni sabar dalam buat benda sunat. Sabar nak istiqamah sebelum tidur, nak baca Quran. Sebelum tidur kita nak buat tazkirah dalam keluarga kita. Sebelum tidur saya nak baca wirid. Susah. Payah nak istiqamah. Sabar ataupun dalam perkara yang lain, meninggalkan maksiat mungkin mudah. Meninggalkan maksiat. Sabar dengan takdir Allah atas musibah kita mungkin boleh. Sebab lama-lama pun kita terpaksa terima juga. Isteri kita mati, ya hari ni tak terima, esok tak terima. Bila lama-lama boleh terima. Bila cerita balik jadi lucu pula. Anak kita meninggal, mungkin sehari dua tak boleh terima, lama-lama boleh terima. Okey, tak ada masalah. Artinya sabar macam ni saudara, sabar peringkat kita kuat. Tapi sabar buat taat ni saudara, ni nak sembahyang selalu ni, istiqamah di waktu, bukan senang. Sebab itu kata Nabi Musa, inni jarrabtu ummati fa fashilan. Wahai Muhammad, kamu dapat 50 waktu balik semula. Jumpa Allah minta kurang, khafif an ummati, ringan, minta kurang kepada Allah untuk umatmu. Kerana aku dah cuba umatku, tak boleh. Itu ketaatan. Musa kata aku dah cuba umatku untuk solat, banyak macam ni, tak boleh. Yang Nabi minta, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad minta daripada Allah kurang. Daripada 50 naik turun sampai 10 kali jadi 5 waktu. 5 waktu pun Musa semua naik balik. Naik. Tak ada agak. Apa yang Musa cakap tu memang tak ada. 5 waktu. Mana orang kita tak solat? Ya, orang yang tak solat ni dia boleh tidak berzina. Dia boleh tidak minum arak, tapi solat pun tak boleh juga. Kerana melaksanakan perintah ni susah. Bukan senang. Buat larangan kadang-kala datang dengan penyesalan. Oh, menyesal saya berhenti. Kenapa habis duit? Walaupun menyesal tu bukan atas nama agama, dia menyesal juga. Menyesal saya mencuri, kenapa kena tangkap? Tapi buat taat siapa menyesal? Menyesal saya tak sembahyang ada. Sebab dia tak nampak apa-apa kesal. Kerana perintah Allah ni benar-benar ujian. Dia dengan Allah boleh menghadapi. Larangan ni kita nampak. Oh, saya menyesal zina, kenapa? Dah kena HIV. Kalau saya tak zina, tak pernah HIV. Tak ada pula orang kata, oh saya menyesal tak semayang, kenapa? Kena batuk kering sebab tak semayang. Tak ada orang cakap macam tu. So tak semayang berapa puluh tahun pun tak nampak kesan dia. Ia antara kita dengan Allah. Zina, mencuri, merompak, semua larangan Allah yang lain ada kesannya dengan masyarakat. Sama ada di sebalik undang-undang, ditangkap, dipulau oleh masyarakat, atau pada kesihatan kita. Kesihatan kita mungkin sebab kita selalu berzina, kesihatan kita tergugat. Atau berjudi, berkait dengan harta benda kita, bankrupt. Tapi tak semayang dikait dengan apa? Dia berkait dengan ketaatan saja. Kalau saudara kata, saya tak semayang ni, tak ada duit, berlambak pun tak semayang banyak duit. Kan itu suka. Suka kita nak kempen orang buat taat. Saudara nak suruh orang tinggal larangan mungkin tidak suka. Kenapa? Kerana benda tu kita lihat ada kesan-kesan yang lain. Kesan-kesan bersifat kesihatan, ekonomi, keselamatan negara. Seorang tak semayang kita tak nampak macam mana yang boleh mengancam keselamatan negara. Secara zahir kita tak nampak. Tapi ia datang terus daripada kemurkaan Allah. Walau negara ini aman, tapi Allah Ta'ala akan turunkan bala dan musibah sebab orang tak semayang. Aman, tak mencuri, tak merompak macam ni pun. Curi tak ada, merompak tak ada. Semuanya terjaga. Tapi Tuhan balikkan juga, Tuhan bolak balikkan juga bumi ni. Sebab tak ada orang semayang.
Tidak ada orang menyembah Allah. Memang kita boleh hidup aman. Satu keluarga tak semayang boleh hidup aman. Dia bekerja dengan tekun, dia keluarga ni tidak judi, tidak minum arak, tapi semayang pun tidak. Kita nampak zahir dia boleh aman. Tetapi mana bukti dia sebagai seorang hamba Allah? Kerana itu sabar pada perkara taat ni penting. Sebab saudara, dalam buat perkara taat ni lah kita tahu orang tu Islam atau tidak. Sekadar meninggalkan larangan, kita belum tahu dia Islam atau tidak. Kerana acong pun tidak berzina, acong kahwin. Acong pun tidak berjudi, acong pun tak minum arak. Maka kita tak nampak, kita kata acong Islam sebab dia tak berzina. Tetapi bila acong semayang, kita kata acong Islam sebab dia semayang. Saya nampak. Kan nampak beza. Seorang bila buat ketaatan, terus kita akan bagi dia label Islam Muslim. Seorang yang meninggalkan larangan, kita tak boleh kata lagi dia Islam. Kita tak boleh kata lagi dia Islam. Seorang yang kita nampak dia ni India misalnya, namanya Ramasamy, satu ketika dahulu kita kenal dia. Kita tengok dia beri tak, minum tak, kita tak berani kata dia Islam. Tiba-tiba kita tengok dia semayang, mesti kita confirmkan dia Islam lah. Tengok dia semayang. Artinya melaksanakan perintah Allah, terus menaikkan label kita satu. Meninggalkan larangan kita belum nampak, tapi buat je perintah Allah. Tiba-tiba saya tengok Ramasamy pergi haji, Islam tu. Takkan saya nak ragu lagi. Dia buat perintah, confirm dia Islam. Kalau dia tak minum arak, saudara, misalnya orang tu tahu, saya tak minum arak, saudara takkan kata Ramasamy ni Islam pun, dia tak minum arak. Sebab tidak ramai tak minum arak, walaupun dia kafir. Tapi bila kita tengok dia buat perintah Allah, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, apatah lagi dia sabar pula dalam melakukan ketaatan, yakin, confident kita di Islam. Sama juga kita saudara-saudara semua. Sebab itu sabar dalam buat taat ni paling besar saudara. Ini yang sukar untuk kita istiqamah solat 5 waktu, istiqamah puasa sebulan Ramadan, istiqamah mengeluarkan zakat. Sukar. Ya, kalau saudara kata alhamdulillah Ustaz, saya tak ada masalah, alhamdulillah, itu pilihan Allah. Tapi kalau kita banding dengan masyarakat kita, jauh mereka tersasar daripada perintah-perintah Allah. Sembahyang, puasa, ia semakin asing sekarang di kalangan remaja Islam, di kalangan orang Islam. Kerana itu saudara, sabar dan melakukan ketaatan besar pahalanya.